Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung kelas kita pada hari ini bagi mata pelajaran Munakahat. Okay, tadi Ustaz dah hantar video berkenaan bagi mata pelajaran tafsir untuk PDPR Google Online. So, untuk kelas kedua hari ini Ustaz akan hantar melalui rakaman video. Kalau ada kitab, boleh buka kitab, iaitu pelajaran 4, Qazaf dan Li'an. Okay, kita dah belajar sebelum ini Qazaf apa, Li'an tu apa, pengertian Qazaf dari segi bahasa sebelum ini adalah tuduhan kepada seseorang. Tuduhan apa? Tuduhan melakukan zina. Itu adalah Qazaf. Jadi sesiapa yang ada kitab boleh buka muka surat 25 bagi pelajaran Munakahat. Okey, kita tengok sedikit berkenaan Qazaf sebelum kita masuk Li'an. Okey, Qazaf isteri yang baik dan tidak baik. Okey, ada dua. Pertama, jika suami menuduh isteri yang baik iaitu muhsanah melakukan perzinaan, jika tidak sabit tuduhannya, maka suami hendaklah dikenakan had Qazaf, iaitu disebat 80 kali. Ini hukum bagi Qazaf. Jika menuduh seorang isteri yang baik dan tuduhan itu tidak tepat, bila pergi mahkamah bahawasanya tuduhan itu adalah tipu, maka yang menuduh itu, si suami yang menuduhnya tadi itu, dikenakan had Qazaf, iaitu 80 kali sebatan. Jika suami menuduh isteri yang tidak baik melakukan perzinaan dan tidak sabit tuduhan, hendaklah suami ditakzirkan. Ini ada dua hukum bagi isterinya. Satu isteri yang baik, satu lagi isteri yang tidak baik. Okey, seterusnya pengertian li'an kita tengok. Li'an pada bahasa ialah buang dan menjauhkan. Buang dan menjauhkan. Pengertian ini bermaksud bahawa orang yang telah melakukan li'an akan berjauhan. Selanjutnya, salah seorang daripada yang berli'an akan terjauh daripada rahmat Allah Ta'ala dan berdosa. Maka apakah dinamakan buang dan menjauhkan? Dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dinamakan li'an kerana suami isteri menjauhkan diri antara satu dengan yang lain. Dia jauhkan suami isteri ni. Li'an ini adalah sepasang suami isteri menjauhkan antara dirinya. Isteri dengan suami ni berjauhan. Bukan duduk berjauhan, tapi menjauhkan diri. Berpandukan pengertian tersebut bahawa li'an berkait rapat dengan Qazaf, iaitu tuduhan zina atau menafikan anak. Apabila pihak yang menuduh suami, iaitu suami, tidak dapat mengemukakan 4 saksi yang adil dan tidak mahu menarik balik tuduhan, malahan dia yakin bahawa tuduhannya benar, maka ia dibolehkan melakukan li'an. Kita kena ingat, kita nak buat penuduhan zina, kita kena ada 4 orang saksi yang adil dan juga lelaki. Jika si suami tidak dapat mengemukakan atau membawa 4 orang saksi yang adil itu, tetapi mahkamah kata, kau punya tuduhan ni tak kuat sebab tak ada saksi. Tetapi si suami ini percaya bahawasanya si isteri dia ni memang berzina dengan orang lain, maka dibolehkan melakukan li'an. Maksudnya si suami boleh menjauhkan diri daripada si isteri. Okey. Okey, kita tengok dalil li'an firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surah An-Nur ayat 6 hingga 7. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kazibin. Okey, artinya, dan orang yang menuduh isteri berzina sedangkan mereka tidak ada saksi yang mensahkan tuduhan itu, hanya dirinya sendiri, maka perseksin yang sah pada syarak bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya ia daripada orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata bahawa laknatlah Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang yang dusta. Dalam ayat ini, kalau dia tak dapat membawa saksi tetapi dia kata benar, maka dia kena bersumpah ke atas nama Allah sebanyak 5 kali. 4 kali dia bersumpah dengan nama Allah bahawasanya dia adalah benar, dan kali kelima dia bersumpah bahawa laknat Allah akan menimpanya jika dia berdusta ataupun berbohong. Okey, kita tengok syarat-syarat li'an. Hendaklah mendahulukan qazaf sebelum melakukan li'an. Maksudnya qazaf itu dulu baru li'an. Tuduhan zina dulu, dah berlaku tuduhan barulah melakukan li'an. Hendaklah mendahulukan li'an suami sebelum li'an isteri. Suami dulu yang melakukan li'an, barulah si isteri. Okey. Seterusnya, kedua-dua yang berli'an hendaklah menggunakan kalimah li'an yang ditentukan oleh syarak. Bukan sewenang-wenangnya, tetapi menggunakan li'an yang telah ditentukan. Hendaklah kelima-lima syahadah, iaitu persaksian li'an yang diucapkan oleh suami dan isteri berturut-turut dan tidak diceraikan dengan kata-kata yang lain. Hakim hendaklah memberi nasihat kepada kedua-dua pihak dan memberi peringatan supaya tidak berhubung atau melindungi kesalahan diri, seperti memberitahu bahawa azab di akhirat ini lebih berat daripada azab di dunia. Li'an dah berlaku, li'an suami dulu baru li'an isteri. Jadi akhir sekali hakim hendaklah memberi nasihat. Pihak hakim akan memberi nasihat kepada kedua-duanya, iaitu si suami dan juga si isteri, bahawasanya azab di akhirat lebih pedih daripada azab di dunia. Maksudnya kat sini, dia tak nak ada yang menipu. Dia tak tahu, hakim pun tak tahu siapa yang menipu. Okey, suami menuduh si isteri berzina, tetapi si isteri tidak mengaku. Okey, tetapi si suami tidak membawa saksi. Suami kata dia nampak dengan mata dia sendiri, tapi tak ada saksi. Maka suami akan melakukan li'an dan bersumpah. Jadi hakim tak tahu, maka mereka boleh berpisah, berjauhan. Okey, jadi hakim akan nasihat kepada kedua-duanya. Apakah tujuan nasihat tersebut? Supaya mana yang melakukan kesalahan antara suami ataupun isteri. Adakah suami yang salah menuduh ataupun isteri yang salah tidak mengaku kesalahan? Maka di sini hakim memberi nasihat supaya sesiapa yang melakukan dusta ataupun salah, biarlah ia mengaku bahawasanya hukum di akhirat lebih berat daripada azab di dunia. Okey, sebab itu hakim memberi nasihat. Tujuan dia. Hukum li'an. Li'an diharuskan oleh syarak kerana suami dapat menghindari daripada dikenakan had qazaf apabila suami tidak dapat mengadakan 4 orang saksi. Okey. Bila boleh berlaku li'an? Ada beberapa, ada 3. Kalau kita tengok kat sini, bilakah boleh berlaku li'an? Li'an boleh berlaku disebabkan 1, suami menuduh isteri berzina tetapi tidak cukup 4 orang saksi bagi membuktikan tuduhan. Suami dia tuduh orang zina, tuduh suami isteri dia zina, tapi dia tak bawa 4 orang saksi, dia ada hanya 2 orang je saksi, maka tak cukup. Jadi bolehlah berlaku li'an. Selain itu, isteri boleh melakukan li'an bagi mempertahankan kebenaran dan kehormatan dirinya jika ia tidak melakukan zina. Kalau suami dia dah tuduh, tetapi si isterinya tidak melakukan, maka dia boleh melakukan li'an untuk mempertahankan. Kenapa si isteri melakukan li'an? Supaya mempertahankan kehormatan dirinya sebab dia tak buat. Dan 3, suami tidak
mengakui kehamilan isterinya sebagai benihnya dan tidak dapat dibuktikan ada lelaki lain yang melakukan perbuatan zina dengan isterinya. Ini si suami tidak mengaku itu adalah anak dia. Tetapi si suami tidak dapat membuktikan bahawasanya si isterinya ada lelaki lain. Jadi benda lah tu dia tak mengaku itu anak dia, tetapi dia pun tak boleh buktikan bahawasanya si isteri dia ada lelaki lain. Jadi bolehlah berlakunya li'an. Jadi ada 3 punca ataupun 3 sebab bagaimana li'an ini boleh berlaku. Okey. Untuk munakahat sampai di sini saja. Jadi Ustaz harap anak-anak murid Ustaz semua faham apa itu li'an. Jadi dia ada li'an ada lagi. Lepas ni kita akan sambung lagi berkenaan li'an. Tapi yang penting anak-anak murid Ustaz tahu, Ustaz boleh agak, Ustaz harap mereka faham hukum li'an, kenapa li'an ini berlaku, apakah tugas-tugas li'an ini, siapakah yang jatuhkan li'an. Itu yang paling penting, pengertian li'an. Okey, jadi Ustaz akan bagi nota selepas ini. Dengar video ini betul-betul. Semak, tengok buku, sambil dengar, sambil tengok buku. InsyaAllah semoga semua dalam keadaan sihat dan diberi kefahaman dalam pelajaran. Ustaz doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah. Semoga kita jumpa lagi pada lain hari. Ustaz akhiri kalau Ustaz dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.